Tuan-tuan, jom jadi orang yang bahagia dengan jalan apa? Dengan jalan redha dengan apa yang Tuhan bagi. Tuhan bagi ke, Tuhan tak bagi ke, tu Tuhan bagi. Berapa banyak tuan-tuan sini yang minta tapi Tuhan tak izinkan. Maknanya Tuhan tak bagi apa kita minta. Itu terbaik untuk kita. Baik. Bila sebut tentang bahagia, kalau nak sebut tentang bahagia, dia bukan letak kepada luaran, tuan-tuan. Dia letak pada dalaman, dalam hati kita. Lepas tu kita tengok orang yang susah, hidup dia sempoi, tenang. Dan cuba tuan-tuan tengok, sepanjang saya duduk berjalan ni Ustaz, orang yang bahagia yang saya jumpa banyak ialah orang yang duduk di masjid. Tok Imam, Tok Bilal. Saya nampak dia orang tenang. Sungguh tuan-tuan. Mana Bilal kita? Tak ada ya? Ada dalam ya? Tenang je. Tengah tidur tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan. Padahal elang Bilal tak banyak. Jarang Bilal pakai Mercedes. Jarang Bilal pakai Tesla tuan-tuan. Jarang. Dia pakai Honda Cup, kereta kancil dia. Tapi anak-anak dia, isteri dia, dia nampak tenang. Dia tak kelang kabut. Tuan-tuan tengok saat bila Bilal paling tenang. Bila bulan Ramadan, bila orang lain sibuk makan, dia sibuk bang. Dia sibuk azan. Kita duk tengok jam. Belum azan lagi orang tua ni. Lambat seminit, kita marah dia. Pecat je ni seminit lambat. Tak pernah dia lambat tuan-tuan. Dia azan elok je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita makan. Mana ada Bilal tengah azan maghrib, dia berhenti seminit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum mak kurma 4 biji. 5 minit baru sambung. Allah. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada macam tu, pengurusi masjid masuk dalam bilik Bilal tu. Aku ingat kau dah meninggal. 5 minit aku senyap. Dia puasa, dia tak buka puasa, dia boleh azan. Tenang jiwa dia tuan-tuan. Yang tak tenang yang buka puasa. Sudah tuan-tuan. Lambat pula aku sampai, habislah aku. Tak tenang kita. Kita ni tak tenang ni, yang semayang maghrib ni. Tambah-tambah pula pengurusi cakap, makan besar selepas semayang maghrib. Waktu maghrib berbuka, kurma dan air je. Nasi selepas maghrib. Oh, dia umum macam tu, lagi tak tenang. Yang belakang sekali, alhamdulillah aku belakang sekali. Habis-habis maghrib ni kena turun cepat, lambat habis. Yang tak tenang, yang saf nombor 1. Silap pula duduk depan sekali. Ramailah pula malam ni. Aduh. Yang paling tawaduk dan tenang imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Yang tu lagi tak tenang tuan-tuan. Sebab itu ketenangan ni tuan-tuan letak dalam hati. Bila dia kaya, hati dia tenang, dia bahagia. Bila dia miskin, hati dia redha, dia akan bahagia. Bila dia sihat, hati dia baik, dia akan senang. Bila dia sakit, hati dia redha, dia akan bahagia. Letaknya di mana? Ni, hati. Sebab tu kalau yang ni sakit, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Bila hati dalam dia sakit, semua tak jadi. Dia kaya, dia tengok orang miskin pun dia benci. Dia tengok orang kaya pada dia pun dia jealous. Padahal harta yang dia ada sekarang pun tak habis. Sebab apa? Dia tak bahagia dengan harta dia. Dia ada isteri, dia duduk tengok isteri orang. Padahal isteri dia yang halal ada di rumah. Pasal apa? Sebab dia tak bahagia. Kenapa tak bahagia? Hati dia tak redha. Hati dia tak seronok dengan Tuhan. Hati dia tak redha dengan Tuhan. Sebab itu tak bahagia. Tuan-tuan, jom jadi orang yang bahagia dengan jalan apa? Dengan jalan redha dengan apa yang Tuhan bagi. Tuhan bagi ke, Tuhan tak bagi ke, tu Tuhan bagi. Berapa banyak tuan-tuan sini yang minta tapi Tuhan tak izinkan. Maknanya Tuhan tak bagi apa kita minta. Itu terbaik untuk kita.
Selagi mana kita duk kata Tuhan tak bagi, Tuhan tak bagi, selama itulah tuan-tuan tak bahagia. Saya dulu ada bercinta dengan dia, tapi ialah jodoh tak ada. Sampai sekarang saya frust. Habis itu akak kahwin dengan orang lain. Akak kahwin dengan orang lain. Habis itu kenapa tak bahagia dengan dia? Allah bagi yang itu. Itulah yang terbaik. Macam Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Allah suruh Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar tu. Duduk di Mekah. Elektrik tak ada. Air tak ada. Maidin tak ada. DIY lagi tak ada. Jiran tak ada. Rumah tak ada. Tilam tak ada. Apa pun tak ada. Yang ada cuma anak. Dia dan anak. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk seorang-seorang di tanah yang tandus batu. Elektrik tak ada. Akak Leha cuba bayangkan. Bawa satu budak kecil yang masih menyusu. Air tak ada. Kawan tak ada. Jiran tak ada. Mak bapak tak ada. Suami tak ada. Tapi Siti Hajar tak pernah marah Tuhan. Sebab dia kata Allah ada. Akhirnya dia bahagia. Bila dia redha dengan perintah Allah, Allah bagi kepada dia nikmat yang terlalu banyak. Allah tak pernah jauhkan daripada Nabi Muhammad. Allah tak pernah benci Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah tinggalkan Nabi. Dan Allah tak pernah benci pada Nabi. Begitulah Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah benci pada kita. Kenapa yang kita tak redha? Engkau redha dulu. Engkau buat dulu. Akhirnya apa dapat pada Siti Hajar? Air Zam-Zam dia dapat. Air Zam-Zam dia dapat, tuan-tuan. Ada seorang raja yang besar. Kemarau panjang. Air tidak ada. Kebuluran raja ni. Tiba-tiba ada orang datang bawa air. Aku nak air. Berikan air kau pada aku. Boleh. Dengan syarat kerajaan kau bagi ke aku. Ambillah kerajaan aku nak air. Betapa hebatnya air, tuan-tuan. Negara pun dia sanggup bagi. Janji aku dapat air. Tuan-tuan, Allah bagi air Zam-Zam. Sebab tu kadang-kadang saya tak apa seronok, tuan-tuan. Cerita P. Ramlee tu bagus. Tapi kadang-kadang dia menjadikan benda hak baik jadi lawak. Zam-Zam ala kazam. Akhirnya cerita air Zam-Zam tu orang tak seronok. Cerita P. Ramlee buat. Yang keduanya, Kazam tu hampir-hampir dengan nama saya tu, Zalah tu. Bila orang sebut saya Ustaz Kazam, kata dia. Astaghfirullahalazim. Nama tu. Ahmad Al-Baq. Al-Baq tu bagus. Al-Baq tu bagus. Disebut dalam Quran, Ulul Albab. Ulul Albab. Sebab tu ada Mahat Hafiz. Ulul Albab. Di Melaka pun ada. Ulul Albab ni orang bijak, tuan-tuan. Allah sebut berkali-kali dalam Quran. Ulul Albab, Ulul Albab. Orang yang hebat. Allah suruh kita jadi Ulul Albab. Datang dia pula Ahmad Albab. Mak pintu ya. Akhirnya jadi jenaka, tuan-tuan. Tang sini yang kena perbetulkan balik. Yang kena tegur, tuan-tuan, walaupun dia dah meninggal. Mudah-mudahan ada orang yang boleh perbetulkan balik. Allah bagi kepada apa? Allah bagi kepada Hajar dan anak dia satu tempat yang menjadi tumpuan manusia sampai sekarang, tuan-tuan. Allah bagi kepada mereka ibadat orang Islam sampai kiamat diambil daripada perbuatan Hajar. Sa'inya ke diambil daripada perbuatan Nabi Ismail. Korban dia dengan Nabi Ibrahim. Akibat daripada taat kepada Allah, Allah Ta'ala bagi kebahagiaan kepada mereka sampai sekarang. Nampak, tuan-tuan? Nak dapat kebahagiaan, jangan bantah Tuhan. Allah Ta'ala bagi ujian pada mak Nabi Musa. Dah dapat anak laki-laki, tentera dia nak bunuh pula, Ustaz. Allah kata, jangan susah hatilah makcik, oi. Ambil anak kau, campak dalam sungai. Oi, kalau kak nak rasanya tak campak, ya Allah. Orang teruk-teruk mengandung senang-senang campak. Itu kita. Dia tak rasa mengalir. Senang, nangis tak habis-habis. Bila nak bahagia lawan Tuhan? Allah kata, buang dalam sungai, buang sajalah makcik.
Tuan-tuan, oi, bila mak Nabi Musa ikut perintah Allah, akhirnya mak Nabi Musa duduk dengan Nabi Musa, jaga Nabi Musa dalam istana Fir'aun. Tak ada siapa bunuh Nabi Musa, tak ada siapa bunuh mak Nabi Musa, kakak Nabi Musa. Dah jadi orang istana, kau duduk diam-diam. Cubalah kita jadi orang yang bantah Allah. Akan bahagiakah kita? Sebab itu, buat dulu perintah Allah. Lama-lama kau bahagia. Kita hari ini bila nak buat hukum, kita banyak bantah. Orang panggil banyak soal. Kita potong je tangan orang mencuri ni, selesai masalah. Kita sebat saja 100 orang yang 100 kali orang yang berzina ni, selesai masalah. Orang ni rejam je sampai mati. Berapa banyak kita bantah. Tak boleh. Sebenarnya masyarakat kita ni dia berbilang bangsa, tak, kita tak sesuai. Masjid tabung kena curi. Kipas angin ni pun kena curi, tuan-tuan. Mimbar punya tongkat pun kena curi. Bahagia ke sekarang? Tuan-tuan semayang pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Tangan duk pegang kunci. Aku kunci kereta tadi ni. Allah. Rasa kunci, rasa tak kunci. Orang lain dah salam, rasa kunci, rasa tak kunci. Dah salam pun semayang dia tak bahagia. Sebab apa? Dia teringat harta dia teringat kereta dia teringat rumah dia teringat anak dia. Sebab tak ada siapa jaga. Kalaulah dia ikut perintah Allah, Allah yang jaga benda-benda tu. Dia susah hati apa? Dah Nabi sebut, ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Bahagia. Masalah kita sekarang tak bahagia sebab apa? Sebab kita tak suruh Allah jaga. Kita suruh orang lain jaga, benda jaga, makhluk jaga. Akhirnya tak terjaga, tuan-tuan. Saya pergi ceramah pun ustaz, kereta saya kena pecah. Masa tu saya nak pergi ceramah di Singapura, naik kereta. Singgah satu tempat, ceramah dulu. Orang telefon tengah ceramah, orang telefon. Kereta ustaz kena pecah. Astaghfirullahalazim. Nasib baik tak dia ambilnya pasport saya. Kereta tu boleh tukar lain. Naik Grab pun boleh. Dia cakap, tak ada masalah pun. Janji, orang tak tertunggu-tunggu di Singapura. Kereta ustaz pun dia balun. Setakat kereta ustaz dia balun. Apa nak heran ustaz kalau kasut hilang? Ustaz komplain, saya kasut hilang. Allah. Kalau kasut hilang, tak payah pakai kasut. Datang ke masjid, tak payah pakai kasut. Tak pun datang ke masjid, bawa beg umrah yang galah tu. Buh kasut dalam tu. Allahu Akbar. Sampai tahap macam tu dah sekarang, tuan-tuan. Sebab kita tak minta Allah jaga. Sebab tu kita hari ini tak jadi bahagia. Akak-akak, kadang-kadang kita mengharap pada suami lebih daripada mengharap pada Allah. Akak kecewa. Tadi masa saya baru ni, saya bawa orang. Dia kata, ustaz, saya nak minta ustaz tolong bimbing saya. Saya tak pernah pergi umrah. Saya bayar apa pun tak apalah. Janji ustaz bawa saya je. Saya tak tahu tak. Saya kata, pilih mutawih ada. Saya sibuk. Saya tak sihat. Saya cakap, tak apa ustaz, tolonglah. Saya kata, jom. Kebetulan ada orang nak merawat ustaz sakit saya di sana. Saya kata, jom. Alhamdulillah, tuan-tuan, dapatlah saya dirawat di sana dengan izin Allah. Syukur pada Allah, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, saya nak masuk hijir. Pergi. Ustaz tak ikut. Saya tak mau ikut. Saya nak rehat. Kaki saya tak sihat. Pergi dengan mutawif. Mutawif akan bawa. Cuma saya cakap, jangan bergantung dengan mutawif. Bergantung dengan Allah. Besok pagi, pas mayang subuh, alhamdulillah ustaz, semalam senang je masuk hijir Ismail. Tak payah beratur ustaz, polis tu panggil, terus masuk. Saya pun semayang ustaz, suami isteri, alhamdulillah, rezeki Allah. Sebab tu saya kata tadi, awak jangan bergantung dengan makhluk. Gantung dengan Allah, awak akan rasa bahagia. Ini tidak, duk pegangnya ustaz, saya harap kat ustaz, saya pegang ustaz, saya tak tahu apa ustaz, saya ikut ustaz aja. Dia ikut pejam-pejam mata, lalu dia pegang orang lain. Tak, Turki mana tak tahu dia ikut, tuan-tuan. Sebab dia tak bergantung dengan Allah, dia bergantung dengan makhluk.